Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sura ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وأسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apabila tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Jauharul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Rasulullah A'zam sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ikutkan kepada apa yang telah kita bincangkan, sebenarnya perbincangan berkenaan dengan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah selesai. Cuma apa yang dia nak bawakan di hujung kitab ni ialah beberapa faedah daripada beberapa amalan para ulama yang berkaitan dengan kelebihan nazam kelebihan baginda Nabi SAW ini. Jadi dia ini apa yang kita nak bincang pada pagi ini ianya lebih kepada bentuk amalan. Yang mana mungkin puan-puan dan tuan-tuan mungkin sebahagian pernah dengar ataupun yang tak pernah dengar. Sebahagiannya mudah untuk terima, sebahagian lain ada yang mungkin skeptikal. Jadi benda ni sekejap lagi saya akan terangkan dia punya apa ni kita panggil munasabah. Munasabah daripada amalan-amalan yang ada di sekitar kita. Boleh? Maksud munasabah tu maksudnya benda tu secara syariat dia benda tu benda yang totally normal. Maksudnya syariat kita membenarkan perkara tersebut. Boleh? Baik, tak apa. Kita baca dulu. Jadi kata pengarang Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berkata nazim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, hadhihi al-khasa'is fahfadhha takun amina min syarrin nari wa surraqi wa min mihani. Dia kata apa? Dia kata ini beberapa khususiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah engkau hafalkan apa yang dia dah sebut ni, iaitu kelebihan-kelebihan. Ada 10 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Nescaya kalau kau hafal, nescaya kau mendapatkan keamanan daripada bahaya kebakaran dan kecurian dan daripada bala bencana. Dengan berkat kita ingat, kita hafal nama Nabi SAW, kita hafal kelebihan-kelebihan Nabi, keistimewaan Nabi, maka berkat daripada perkara tersebut Allah Ta'ala jaga kita daripada kebakaran. Berkat daripada kita hafal tersebut Allah Ta'ala jaga kita dari kecurian. Berkat kita hafal tersebut Allah Ta'ala jaga kita daripada bala bencana. Dan benda ni benda yang throughout the history of Islamic civilization, benda tu normal. Contoh, ulama mengatakan siapa yang simpan kitab Sahih Bukhari dalam rumah dia, maka rumah tu tak terbakar. Dan benda tu terbukti, benda tu berlaku. Dan rumah yang ada kitab Sahih Bukhari, maka rumah tu tak terbakar. Okey. Jadi benda-benda macam ni dia ada je tuan-tuan. Sebab apa? Ialah sebahagian benda tu Allah Taala berkata ini benda-benda yang agung, iaitu cerita pasal Nabi, hadis, kan? Benda-benda yang Allah Taala muliakan. Baik, tengok keterangan. Perkataan nazim rahimahullah, hadi pada asalnya ialah hadihi, maka digantikan huruf ha kepada ya kerana darurah nazam yang dibenarkan dalam ilmu al-arud. Ni tak apalah, ini pembahasan
perbahasan ilmu agama. 10 keistimewaan Nabi SAW yang terkandung dalam nazam ini sayugianya dihafalkan. Nampak? Sayugia ni maksudnya seboleh mungkin cubalah hafal. Dia tak adalah wajib, tapi kalau boleh hafalkan. Kerana telah mujarrab di sisi ahlillah bahawa ia dapat menjadi azimat dan pelindung diri daripada bahaya kebakaran, kecurian dan bala bencana dengan izin Allah Taala. Nampak? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ni benda yang mujarrab. Ni yang saya nak explain. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah dengar sebahagian certain amalan orang dulu-dulu. Amalan orang dulu-dulu yang mana mereka kata ni amalan ni bagus kan? Ataupun kita orang dulu dia bagi ubat kan? Contoh kalau sakit bagi saya tengok tu apa, saya tengok dia orang kata kalau dulu sakit kena gigit tebal, letak apa zaman dulu? Letak kicap lah kan? Kalau letak kicap tu apa dia? Tak tahu, tapi adalah sakit apa tu letak kicap. Saya kata biar betul letak kicap kan? Tapi maksudnya adalah amalan-amalan orang dulu. Kalau sakit itu letak ini, kalau ni letak itu kan. Terseliuk? Takkan terseliuk letak kicap. Tak tahulah, macam luka-luka gitulah letak kicap. Okey, dia kata ini mujarab ni, bukan mujarab. Baik, tentang mujarab tu sebenarnya apa? Itu dia nak sebut tu, mujarab tu sebenarnya apa? Kesan. Berkesan. Berkesan. Baik, betul lah tu, berkesan. Jadi mana kita tahu? Contohlah macam tadi kan. Okeylah, apa amalan yang tuan-tuan tahu yang macam tu lah. Sakit apa, buat macam yang hampir-hampir gitu. Ada? Haji? Ada tahu? Ada? Tak ada nak share? Kongsi sikit lah tuan-tuan. Kongsi ilmu bagi saya ni model tahu-tahu hospital je kan. Orang dulu kan pergi hospital. Alah, luka sikit-sikit takkan pergi hospital. Zaman dulu orang buat apa? Minum kopi. Tumbuk kopi. Tumbuk kopi betul? Buh dekat tu, luka tu. Okey, tumbuk kopi ni saya tak pernah dengar. Okey. Baik, contoh contoh. Buh kopi. Kalau luka, tumbuk kopi letak dekat tempat luka. Okey. Jadi, kalau orang tanya kita, orang sekarang tanya, mana tahu kopi ni? Kita akan kata apa? Dulu orang dulu buat macam tu elok lah. Hidup sampai sekarang. Betul tak? Jadi itu nama dia mujarab. Okey. Jadi kalau ada orang tanya mana dalil? Apa itu tuan? Okay. Mana dalil Quran yang cerita kalau luka tumbuk kopi? Ada dalam hadis Nabi? Tak ada juga. Ya. Jadi faham tak tuan-tuan? Saya nak sebut apa ni? Bukan semua benda ada dalam Quran, ada dalam hadis tak? Okey. Tetapi benda tu adakah menyalahi Quran dan hadis? Pun tak juga. Nampak? Jadi sebab itu ada para ulama kita ni, dia ada kitab, nama dia kitab Mujarrabat. Mujarrabat ni apa? Mujarab tu lah. Kata jamak bagi mujarab, kata plural, kata majmuk bagi mujarab ialah mujarrabat. Jadi ulama-ulama kita buat amalan-amalan yang mujarab. Kalau awak sakit ni, buat ini. Kalau ada sakit ni, buat ini. Kalau awak baby menangis, tulis ayat ni, letak bawah bantal. Hilang menangis dia. Jadi orang kata ini khurafat ni. Siapa kata khurafat? Jadi saya nak bagi tuan-tuan faham. Okey, kan kat sini dia kata apa? Dan menjadi azimat ni, ustaz. Azimat ni syirik. Siapa kata syirik? Ya. Siapa kata syirik? Ustaz-ustaz cakap syirik. Betul ke syirik? Betul ke ustaz juga? Ni ustaz ni bid'ah ni. Fahamkan dulu kenapa sesuatu tu jadi syirik. Tuan-tuan, dia bukan sebab pakai azimat syirik. Tuan-tuan makan ubat ke hospital pun boleh jadi syirik juga. Boleh jadi syirik. Kalau tuan-tuan memang kata ubat tu yang memberi kesembuhan, jadi syirik. Tak ada orang cakap itu. Semua orang cakap Allah Ta'ala yang bagi kesembuhan.
Tapi ialah zaman kita ni zaman makan ubat. Allah Ta'ala jadikan ubat tu asbab kepada kesembuhan di zaman sekarang. Maka begitulah juga amalan-amalan ini. Begitulah juga amalan orang-orang dulu. Mereka semua yakin bahawasanya, sebab tu dia kata dengan izin Allah Ta'ala, khalas. Tulisan tu tak ada kesan apa-apa. Ya. Alah macam orang kita lah. Tuan-tuan, orang dulu takut jin, dia buat apa? Orang dulu takut hantu setan kan, orang buat apa? Saya dululah, saya tengok kat asrama kan, budak takut. Yalah, kita duduk asrama, orang cerita hantu macam-macam. Jadi kami ni kan kat asrama kan katil double decker. Betul tak? Katil double decker. Sebelah tu kan kita punya apa? Kita punya storage tu, kita punya apa? Almari besi tu kan. Jadi dia kata kalau yang tidur katil atas ni hati-hati, kadang-kadang ada hantu tinggi kat atas tu. Jadi dia orang punya takut, dia orang buat apa? Dia letak Al-Quran kat atas tu. Betul tak? Pegang. Ataupun orang Melayu kita letak Yasin, kan? Letak ni. Kenapa letak benda tu? Dia ingat syaitan takutlah. Ya. Dia ingat syaitan takut dengan dia punya Quran tu, dengan mushaf tu. Ya kata. Jadi akhirnya dia faham apa yang boleh lindung dia, Allah ke buku Al-Quran tu. Kan? Akhirnya orang syirik juga kalau tak faham. Betul? Jadi dia bukan sebab kertas, bukan sebab kita buat itu, bukan sebab kita pakai tangkal. Tak. Dia punya masalah tu ialah masalah akidah. Perbuatan-perbuatan ni perbahasan syariah, hukum fiqh. Apa hukum pakai tangkal? Ulama kata harus bersyarat. Harus, hukum dia harus. Tapi ada syarat. Maksud harus tu boleh, bukanlah digalakkan, tidaklah juga ni. Tetapi kita kata benda tu boleh, bukanlah tak boleh. Sebab ada orang kata ni tangkal-tangkal semua ni syirik. Siapa kata syirik? Saya ulang balik, siapa kata syirik? Ulama cakap, ulama mana cakap? Sebab yang kita baca di dalam kitab kita, antara ini Imam Ibn Hajar, ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kitab beliau di dalam Tuhfatul Muhtaj itu ialah sumber kepada fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan harus pakai tangkal dengan syarat. Dengan syarat, saya sebut sekali, dengan syarat. Syaratnya apa? Of course, kita beriman bahawasanya tangkal ni tak boleh buat apa-apa. Yang boleh memberi kesan hanya Allah Ta'ala. Sebab dalilnya apa? Dalilnya ada di zaman Nabi lagi. Nabi bagi sahabat tangkal. Ya betul Ustaz. Bacalah hadis. Jangan percaya cakap saya, jangan percaya cakap ustaz lain. Tak baca hadis. Dalam hadis seorang sahabat, dia pergi rumah dia satu malam, dia kena ganggu. Dia kena gangguan. Masyhur kisah ni, siapa yang belajar ilmu perubatan, masyhur kisah ni, masyhur. Dia kena ganggu, dia tak boleh tidur. Dia nampak ada api, dia kena kacau lah, macam kita lah, kena tindih lah, kena dengar bunyi lah, itulah inilah kan. Ni zaman Nabi ada. Jin ni daripada dulu lagi hidup tuan-tuan, bukan zaman kita baru ada. Cuma kat Malaysia ni nama dia lain lah, nama dia Pontianak, nama dia Ratu Raya kan. Nama ke Arab tu lain lah namanya kan. Jadi akhirnya dia berkata kat Rasulullah, ya Rasulullah kan, saya tak boleh tidur ni kat rumah saya ni ada penghuni. Macam kita lah sebut kan, rumah ada penghuni kan. Maka Nabi kata tak apa, Nabi tulis. Nabi suruh dia tulis kan. Dia tulis ni, kalau letak dekat pintu rumah kau kan? Tak silap dekat pintu rumah ataupun dekat katil kan. Yang mana bila dia datang, dia duduk letak tu, jin tu terbakar. Jin tu terbakar kan. Masyhur, hadis ni masyhur. Tuan-tuan boleh cari ya. Jadi yang kertas tu apa benda? Kalau bukan azimat, kalau bukan tangkal. Memang. So tangkal ke azimat ke apa semua ni, benda tu benda yang dibenarkan, diharuskan. Dia bukan wajib, dia bukan sunat, dia boleh. Tapi dengan syarat kita tahu apa yang ditulis. Dia tu bahasa yang kita faham atau bahasa Al-Quran, ayat Al-Quran. Kalau kita tak faham pun, dia ayat Quran kita tahu faham. Tapi yang penting faham lah. Kalau benda tu tak faham, tiba-tiba bahasa Sanskrit, jangan ambil. Sebab takut-takut boleh jatuh kafir pula kan. Rupanya tangkal tu menghina Allah Ta'ala. Itu sebab kenapa ulama Arab kan. Sebab memang ada lah azimat-azimat yang mana tulis ayat Quran tapi dia buat khak bentuk gambar syaitan kan. Itu memang ada. Ya, tulis apa ni, tangkal dengan tulis ayat Quran tapi dengan darah. Itu semua haram, itu semua memang panggil jin lagi.
Itu memang ada, kita tak rafi benda tu haram. Yang tu jelas haram. Tetapi asas kepada kita bagi apa? Takal dan juga azimat ni hukumnya apa? Hukumnya harus bersyarat. Harus bersyarat tertentu. Boleh? Sebab saya masalah, saya tengok orang Melayu kita ni, yalah, orang dulu, mungkin ustaz-ustaz dulu nampak terlampau banyak sangat benda-benda yang tahyul ke apa benda ni, maka mereka sangat tegaslah dalam mengharamkan benda tersebut. Saya tak rafilah ada keperluan. Tetapi menyebabkan masyarakat kita semua benda pun haram juga. Kalau kita nampak ada orang kan ikat tali kan, kadang-kadang dia ada tulisan tu diikat dekat badan dia, ikat kat tangan dia. Benda tu normal, amalan para ulama dulu sebut dalam kitab. Benda tu sebut dalam kitab. Dia pegang kalau budak ni ada masalah, lambat cakap, lambat jalan, dia ada amalan dia kan. Tulis benda tu, ikat kat badan dia. InsyaAllah dia akan cepat jalan. InsyaAllah dia akan cepat cakap. Jadi Allahumma salli ala sayyidina amalan ni sebahagian ni ayat Quran kan, orang lambat nak bersalin kan, ini macam nak buat air selusur, semua tu memang Nabi tak ada ajar benda tu kan. Tetapi amalan tu, amalan contoh antara amalan buat air selusur tu ialah doa Sayyidatina Aminah kan, mak Nabi SAW ketika mana nak lahirkan Nabi SAW ya, benda tu diriwayatkan oleh para ulama kan. Ada sebahagian ni yang letak kan capal tu kan, ada letak dekat orang yang bersalin supaya mudah bersalin dan sebagainya. Itu contoh-contoh bentuk takal, bentuk azimat yang mana kita ni memahami bahawasanya mengambil berkat dengan orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil berkat dengan ayat-ayat Al-Quran untuk apa? Untuk memudahkan urusan kita. Dan memang kita pun secara tak langsung kita pun buat juga benda yang sama. Iaitu contoh apa? Kita nak murah rezeki, kita baca surah Waqiah. Oh ustaz, iaitu lain. Iaitu Nabi suruh, of course lah. Tapi kalau kita faham yang beri rezeki kita tu ialah surah Waqiah, bukan Allah Ta'ala, maka syirik juga. Okay? Faham, belajar akidah betul-betul. Kalau yang kita faham, oh tak, sebenarnya saya memang Waqiah ni lah, tak ada benda lain. Waqiah ni lah yang bagi saya rezeki. Syirik sia-sia. Bagi faham, surah Waqiah itu ialah wasilah untuk kita dapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja. Okay? Sebab Nabi suruh. Tapi yang nak bagi rezeki siapa? Ya Allah Ta'ala juga. Kalau Allah Ta'ala kita baca surah Waqiah sehari 1000 kali pun, kalau Allah Ta'ala tak nak bagi, dia tak bagi juga. Faham benda tu, kena faham benda tu. Sebab Ar-Razzaq ialah Allah, bukan surah Waqiah. Ar-Razzaq ialah Allah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wasilahnya Allah Ta'ala suruh, wa batabu ilaihi wasilah, dan ambillah wasilah. Allah Ta'ala suruh wasilah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, dia macam ni lah kita hidup kat dunia ni, tuan-tuan. Kita nak direct pergi jumpa Perdana Menteri, senang kan? Susah kan. Kita ni satu bukannya ada nama, betul? Jadi kena ada wasilah yang sampaikan kita kepada Perdana Menteri. Ya begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada wasilah ni kan. Wasilah, sebab itu ketika mana kita berdoa, Allah Ta'ala suruh kita ambil wasilah. Sebab tu ya Allah, dengan keberkatan Nabi, kenapa kita selawat kan? Allah, tuan-tuan baca dalam tahlil, perasan tak perasan itu je kan? Dalam tahlil kita baca apa? Di awal doa tahlil tu, siapa hafal? Ini dah 70 tahun dah baca tahlil kan? Hafal tak? Apa yang kita doa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat. Itu apa maksudnya? Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina, ya Allah, kami mohon kepada Kau untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatan, selawat yang mana dengan selawat ini tunjina biha min jami'il afat, yang mana kami ini selamat daripada segala afat, daripada segala sebalik keburukan kan. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dan dengan selawat ini kita bertawassul, dengan selawat ini dibersihkan diri kami daripada segala sayyi'at, daripada segala keburukan, daripada segala dosa kan. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat, dan sampaikan kami kepada setinggi-tinggi cita-cita kami. Semua dengan apa? Dengan keberkatan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa tak direct? Ya Allah, bagilah kami cita-cita kami yang tertinggi. Ya Allah, bagilah kami apa gini. Ya Allah, apa? Tak, kita minta ya Allah dengan kekasih Kau ni, ya Allah, Kau kasih sangat dia. Kami ni umat dia ya Allah, maka dengan keberkatan, dengan kasih sayang Kau kepada dia,
dan dia menyayangi kami Allah, maka tunaikanlah hajat-hajat. Itu sebenarnya melalui perkara tersebut. Dan maka begitulah benda-benda yang lain. Okey, benda-benda yang lain. Tapi kita faham yang akhirnya ia nak buat semua benda itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi benda ni kenapa disebut mujarab? Sebab ulama ni buat jadi, orang lain buat jadi, orang lain buat jadi. Itu yang jadi mujarab. Sama macam ubat. Kan? Sama macam vaksin. Sama. Jadi akhirnya dia ialah apa? Dia hanya hukum adat saja. Yang nak bagi sebut ialah Allah. Tetapi kita test banyak kali kan. Contoh orang sakit kepala maka Panadol hilang. Orang lain sakit kepala maka Panadol hilang. Orang lain sakit kepala maka Panadol hilang. Orang lain sakit kepala maka Panadol hilang. Maka kita kata ubat mujarab nak hilang sakit kepala ni makan Panadol. Betul tak? Makan Panadol. Jadi akhirnya, sebab apa? Sebab dia tengok berulang kali jadi. Adakah dengan sebab kita sebut benda ni mujarab kita telah menafikan kuasa Allah? Tak. Kita memahami bahawasanya ini ialah anugerah daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada dunia. Sebab dunia ni ialah darul asbab. Dunia ni ialah betul-betul darul asbab, tempat untuk kita mengambil sebab. Memang hakikatnya semuanya Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala suruh kita ambil sebab. Awak sakit makan ubat, awak lapar makan, awak dahaga minum. Memang Allah Ta'ala yang bagi rezeki, memang Allah Ta'ala yang bagi kekenyangan, bagi hilang dahaga semua. Tetapi Allah Ta'ala suruh ambil sebab. Jadi kita ambil sebab di dunia ni. Sebagai orang ambil sebab dengan apa? Dengan ubat-ubat doktor. Jadi sebagai orang lain ambil dengan cara tradisional. Adakah tiba-tiba bila kita ikut cara tradisional, ambil ulam-ulam, ambil apa ni, daun-daun kayu-kayu ni, tiba-tiba kita dah jadi syirik pula. Masya Allah. Benda itu sama level je. Sama level saja dengan apa yang orang buat daripada ni. Tapi sebab kita tengok yang ni biasa, maka kita nampak yang satu lagi pelik. Itu saja. Kalau kita tengoklah amalan orang dulu, 100 tahun dulu, 200 tahun dulu, dia orang pula yang akan tengok kita ni pelik. Apa sahaja orang ni kan makan benda apa ni, kan putih-putih kan, makan ubat kan. So dia orang semua natural kan, ambil daun itu, ambil daun ini, ambil pucuk paku ke, pucuk apa saya pun tak tahu lah. Kita pun tak erti lah benda herba-herba ni kan. Cuma itu apa amalan orang terdahulu kan. Dan begitu juga dengan apa? Dengan amalan-amalan yang kita sebut apa? Yang waris daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah dicuba oleh para ulama. Contohnya apa ni? Siapa yang hafal ni, insya-Allah dia kata dengan izin Allah dia akan menjadi pelindung diri dia daripada apa? Bahaya kebakaran. Siapa yang hafal apa? Kelebihan Nabi, bukan kelebihan syaitan. Kelebihan Nabi. Sebab apa? Dengan kita faham ni keberkatan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang mencintai Nabi SAW. Itu saja. Ya, itu saja. Dan adakah benda tu mustahil atau tak? Tak mustahil. Contoh ketika mana seorang sahabat sakit, Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini adalah hadis yang adalah hadis mauquf. Sayyidina Umar dia sakit kaki, kebas. Maka ada orang nak kata-kata, wahai Ibn Umar, dia tanya macam mana saya nak sakit kan, tak boleh nak jalan, sebab kebas. Dia sebut nama orang yang kau cintai. Sebut nama orang yang kau cintai. Dia pun sebut, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hilang sakit kaki dia. Terus hilang sakit kaki. Kenapa tak sebut doa lah minta ke Allah, tak. Sebut nama Nabi SAW. Okay. Jadi ini contoh apa? Ini contoh amalan yang kita sebut apa? Yang kita faham bahawasanya bukan nak minta kepada orang, tapi kita panggil tawassul kepada Nabi SAW menyebabkan kesembuhan kepada diri dia. Dan begitulah juga sahabat-sahabat yang lain ya. Sahabat-sahabat yang lain. Hatta ni diajar oleh Nabi SAW sendiri. Dalam hadis-hadis sahih, ketika mana ada seorang sahabat dia sakit, dia minta Nabi doakan dia. Nabi kata, kau doa macam ni. Nabi ajar dia, kau doa sendiri. Okay. Doa dengan apa? Doa dengan bertawassul kepada Nabi SAW. Nabi ajar, Allahumma inni atawassalu bika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni atasyafa'u ilaika. Nabi SAW ajar dia macam mana cara nak bertawassul kepada Nabi SAW. Okay. Macam mana cara nak bertawassul dan istighasah. Istighasah, minta tolong. Ya Muhammad tu kan munada.
kan menadi, dia seru, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, kan tolonglah syafaatkan aku, tolong syafaatkan aku. Dia minta direct kepada Nabi SAW. Dan yang ajar buat macam tu siapa? Nabi SAW. Tapi sebagai orang dia tak faham, dia kata, oh ni syirik kan, minta kat Nabi lah. Nabi yang suruh minta. Ya, Nabi yang suruh minta. Dia kata benda ni syirik tak? Nabi yang suruh minta. Awak nak nafikan hadis Nabi SAW? Nah, itu masalah. Sebagai orang tak faham. Baik. Okey. Selesai. Kemudian dia kata, berkata ahlillahi radhiyallahu ta'ala anhu, إذا كتبت هذه الخصوصيات العشرة في ورقة وعلقت في بيت حفظ الله ذلك البيت وأهله من السرق والحرق والمصائب بإذن الله تعالى. Artinya apabila engkau menulis 10 keistimewaan ini, khususiyat asyarah ini, pada sekeping warakah, sekeping kertas, dan meletakkannya kertas itu di dalam rumah, nescaya Allah Ta'ala memelihara rumah tersebut dengan dan keluarganya daripada pencuri dan kebakaran dan sebarang musibah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Ini yang saya sebut ni macam apa? Azimat lah, ya, macam azimat. Boleh? Demikian juga telah berkata Al-Allama Al-Muqri rahimahullah, aku melihat tulisan Qadi Qudah Muhammad bin Ibrahim At-Tattai Al-Maliki Al-Misri rahimahullah sebagaimana berikut. رأيت في بعض المجامع مكتوبا وأن من معجزاته صلى الله عليه وسلم من كتب هذه الأمور العشرة ووضعها في بيته لم يحترق ومن طرحها على النار خمدت. Artinya aku melihat di dalam sebahagian kitab bahawa di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah barang siapa yang menulis 10 perkara yang berikut dan meletakkannya di dalam rumahnya, nescaya rumahnya tidak terbakar. Dan barang siapa yang menulisnya dan mencampakkannya ke dalam api, nescaya api itu akan terpadam. 10 perkara itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ma waqa'a dhilluhu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ardi qattu ma dhahara qawluhu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ardi qattu lam yaqa' alaihi sallallahu alaihi wasallam dhubabu qattu lam yahtalim sallallahu alaihi wasallam qattu lam yatatha'ab sallallahu alaihi wasallam qattu lam tahru minhu sallallahu alaihi wasallam dabatun qattu Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtuna tanamu aynahu sallallahu alaihi wasallam wa la yanamu qalbuh. Kana sallallahu alaihi wasallam yanzuru min waraihi kama yanzuru min amami. Kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ma'a qaumin kanat aktafuhu a'la minhum. Jadi ini 10 tu lah, 10 kelebihan yang kita dah sebutkan sebelum ni. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, kalau ditulis benda ni, maka insya-Allah rumah dia tak terbakar. Ini disebut dalam kitab Jawahirul Bihar fi Fadail Nabi Al-Mukhtar karya Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah taala. Baik. Ketahuilah wahai muhibbin, bahawasanya perkataan Nazim rahimahullah, hadhil khasaisu fahfadha takun amina min syarri narin wa surraqin wa min mihani, yang tersebut itu menunjukkan bahawa dengan memeliharakan khususiat atau keistimewaan baginda yang tersebut itu dapat dijadikan sebagai azimat dan yang dengannya seseorang berikhtiar. Ni nampak? Poin dia ialah kita masih dalam ruang ikhtiar. Sama macam mana kita makan ubat. Sama. Konsep sama. Kalau makan ubat boleh, tulis benda ni tiba-tiba haram tak? Kan? Kita bukannya mengutuk Allah Ta'ala, kita menghina Allah Ta'ala. Kita menulis puji-pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, so dia masih lagi dalam ikhtiar. Nampak? Kita bukan kata, oh ini memang confirm jadi, tak. Ni ikhtiar sahaja. Kalau nak terbakar juga. Ya, cuma mujarabnya ulama kata tak terbakar. Gitu kan. Boleh? Jadi dia kata ini ikhtiar dan berusaha untuk menjauhi musibah seperti kebakaran, kecurian dan bala bencana. Okey. Yang lain, ini juga merupakan jalan tawassul dan tabarruk. Nampak tak? Ini sebenarnya kita hanya bertawassul je. Kita bertawassul dengan kemuliaan Nabi SAW. Itu saja. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi kau, kami minta supaya kau jagalah kami daripada perkara ini. Itu saja. Dan bertabarruk, mengambil berkat kepada sifat-sifat istimewa
yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Hal ini adalah perbuatan yang harus di sisi syarak. Ni Syekh syarah. Okey, harus. Ia sama seperti kaedah perubatan dengan cara menulis sesuatu daripada ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir atau doa-doa yang baik, sama ada yang ditulis pada waraqah, pada kertas dan digantung atau diletakkan di atas kepala untuk tabarruk masalan, contohnya, atau yang ditulis pada mangkuk atau pinggan dengan za'faran kemudian dihapuskan dengan air lalu diminum airnya atau mandi dengannya. Yang ni antara amalan ulama dulu. Kalau tuan-tuan tahu kan, kita ada ayat syifa. Yang tahu ayat syifa ada 7 ayat syifa atau 6 ayat yang mana ulama kita ajar ayat tu ditulis dengan za'faran dalam pinggan putih, kemudian dihapuskan tulisan tersebut dengan air kan. Air tu diminum. Kan? Waktu kita kena COVID dulu, bukan saya tak kena lah, ada sebahagian kawan saya kena COVID, jadi kita tanya kepada guru kita di US tu, Syekh Hamzah Yusof. Syekh kata tulis, buat macam tu, minum kan, insyaAllah. Dan benda tu mujarab kan? Benda tu dalam kitab-kitab perubatan banyak sebut ayat syifa, cara beramal dengan ayat syifa, benda tu ma'ruf. Cuma yang tu tulis ayat Quran lah. Ada ayat Quran cerita pasal syifa kan, tulis, minum kan. Cuba saya sendiri pun tak pernah buat lah, za'faran pun tak pernah beli kan. Kita pun nak tulis tu. Tapi itu benda yang memang jadi amalan-amalan ulama pada dulu. Ya, itu yang ada option ni kan. Zaman kita ni option macam-macam kan. Ada ubat, dah tak pakai ubat, kita ada apa? Ada macam-macam lah kan? Macam-macam jenis alternatif kan. Ni adalah salah satu alternatif yang ada lah. Baik, maka semua itu hukumnya harus juga dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Itu saya sebut syarat, dia ada syarat. Dan ialah qaul yang mu'tamad di sisi mazhabul arba'ah. Mazhab 4 kata harus. Okey, yakni yang dipegang di sisi ulama Hanafiyah dan Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan ia juga pendapat yang dipegang oleh setengah salaf oleh kita seperti Sayyidatina Aisyah. Okey, Sayyidatina Aisyah dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Kan? Yang ni contoh Abdullah bin Amr kan, antaranya Amr Al-As ketika mana dia jadi Gubernur Mesir kan. Ini masyhur. Ini masyhur. Kan? Ketika mana dia jadi Gubernur Mesir, dia sungai Nil kering. Sungai Nil kering. Jadi sungai Nil ialah sumber kepada pengairan orang Mesir kan, tanaman-tanaman dia orang. Jadi bila kering, jadi kan payah. Maka dia cakap kan, hantar surat kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika itu khalifah, dia gubernur di Mesir. Dia tanya Sayyidina Umar macam mana nak buat. Sayyidina Umar tulis surat. Dia kata campak surat ni dalam sungai ni. Campak surat ni. Campak turun banjir. Kan? Kisah tu masyhur. Min karamatil awliya. Antara sahabat yang paling banyak karamah diriwayatkan ialah Sayyidina Umar ketika mana dia jadi khalifah. Okay. Jadi ni dia campak surat je, bukan campak benda ni. Campak surat tu apa? Tulisan ni yang mana dia kata, wahai sungai ni, kalau kau mengalir dengan diri kau sendiri, kau tak payah mengalir lah. Tapi kalau kau mengalir dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala, kau mengalir sekarang. Tu mengalir terus kan, banjir terus sungai ni. Jadi itu apa benda? Tulisan. Bukan ayat Quran, bukan apa, ini tulisan Sayyidina Umar. Jadi kalau kita percaya, oh ini tulisan ni ada kuasa, syirik juga. Tak. Ini dengan apa? Ikhtiar, dengan barakah kewalian Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang tak tahu kan kisah-kisah ni, jadi orang kata, oh ni apa ni kan, benda tu takkan lah, tak azimat, benda tu azimat lah, betul? Jadi benda tu masyhur. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, Sayyidatina Aisyah, lagi siapa? Dan Dhahhak, okey, dan Abi Ja'far. Sama Sayyidina apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya lupa satu kisah. Tadi saya dah teringat dan lupa dah. Tak apa. Dah lupa tu tak ada rezeki tuan-tuan lah. Tu je lah. Okay. Dan Abi Ja'far Muhammad bin Ali dan Muhammad bin Sirin dan Sayyid ibn Musayyib radhiyallahu ta'ala anhum. Ni orang ni semua orang-orang soleh yang mana dia orang faham. Okay. Dia orang ni semua faham. Ni kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni satu hari ada orang kena rasuk. Okay. Masyhur kisah. Ada orang kena rasuk. Jadi orang panggil Imam Ahmad. Ni dah Ghostbuster lah tuan-tuan. Ghostbuster. Darushifa. Saya Darushifa tu saya panggil Ghostbuster je. Okey. Jadi Allah SWT Sayyidina Muhammad
Dia kata minta Imam Ahmad ni ada orang kena rasuk ni kan. Dia kata dah. Ambil slipper saya ni pergi tunjuk kan dekat jin tu kan. Lepas dia kata ni kalau kau tak keluar aku pukul dengan slipper ni. Kan? Jadi pergi tu. Dia kata jin, kau keluar sekarang, kalau tak keluar aku pukul kau dengan slipper. Jin tu kata okey aku keluar. Dia keluar jin tu kan. Dia kata power betul slipper ni kan. Tak apalah. Setelah kewafatan Imam Ahmad, jadi lagi kan kes ada orang kena rasuk. Dia kata dulu kita pakai slipper Imam Ahmad ni, jin ni keluar kan. Jadi dia bawa slipper tu pergi. Tengok jin kau keluar, kau tak keluar aku tapau kau dengan slipper ni kan. Dia kata tak apa lah. Dia dah tak kisahlah. Nak tunjuk apa tuan-tuan? Dia bukan slipper tu. Dia bukan slipper tu. Dia wali Tuhan tu. Kan barakah Imam Ahmad tu kan. Jin dengan cakap. Kan? Jin dengan cakap. Jadi akhirnya slipper tu tak beri kesan apa-apa. Slipper ialah slipper lah. Dia makhluk Allah Ta'ala juga. Okay? Tetapi sebab barakah awliya, maka begitulah tulisannya tak ada apa-apa, tapi barakah Nabi SAW. Barakah Nabi SAW. Yang Allah Ta'ala nak buat benda tu di dunia macam tu. Macam tu lah jadinya. Okay? Jadi kalau kita tak percaya, tak dapat lah. Itu je lah isu dia. Okey? Tu. Jadi ini boleh tengok, kata Syekh, boleh tengok dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin ni, kitab mazhab Hanafi. Fatawa Al-Hindiyah ni mazhab Hanafi. Qawanin Al-Fiqhiyah ni mazhab Maliki. Dalam Syarhus Shaghir ni mazhab Maliki. Dalam Fatawa Hadisiyah karangan ni Ibnu Hajar Al-Haythami ni mazhab Syafi'i. Majmu' Imam Nawawi. Dalam Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih mazhab Hanbali. Dalam Dalilul Burhan ala Sharh al-Jinn wal Insan Ibnu Taimiyah. Ini boleh tengok dalam semua kitab-kitab ni kan. Okey, dalam semua kitab-kitab ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cerita tentang keharusan menggunakan azimat. Keharusan menggunakan azimat bersyarat, dengan syarat. Okey, dengan syarat. Baik. Panjang ini. Syuruk dah kan? Dah syuruk belum? Tuan-tuan nak balik makan roti canai dah tak? Boleh lagi? Saya baca last. Saya habiskan kat sini. Telah berkata Al-Maruzi rahimahullah, syakat imra'atun ila Abi Abdillah annaha mustawhishishatun fi baitin wahdaha fakataba laha ruk'atan bikhattihi bismillah wa fatihatil kitab wal mu'awwidhataini wa ayatul kursi. Artinya telah mengadu seorang perempuan kepada Abi Abdillah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahawasanya dia sering merasa gelisah di dalam rumah apabila dia keseorangan. Lalu Imam Ahmad menulis untuk perempuan itu pada sekeping nota dengan tulisan tangannya sendiri bismillah dan al-fatihatul kitab dan mau'izatain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu bin nas dan ayatul kursi. Okey, tu dia tulis tu untuk letak kat rumah. Jadi apa tu? Jadi azimat lah. Jadi apa? Jadi tampal, jadi azimat. Okey, tampal. Tapi kita ni biasa letak frame terus kan. Tu lain macam lah kan. Okey, itu saya tak tahulah berkesan ke tak berkesan kan. Zohir dia tak ada kesan kan. Kena kacau juga. Ini pun orang kita pun selalu buat juga kan. Apa? Pasang rakaman kan. Quran 24 jam. Dia ingat jin tu takut. Dia pasang radio kan. Jin tu cabut elektrik tu. Tahu. Okay. Tapi okeylah daripada tak ada apa-apa langsung kan. Dan berkata Al-Maruzi lagi, kata Abu Abdillah min Humma, bismillahirrahmanirrahim, bismillah wa billah wa Muhammad Rasulillah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa arudu bihi kaidan faja'alnahumul akhsadin. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ishfi sahiba hadal kitab bihaulika wa quwwatika wa jabarutika ilahal haq, amin. Jadi Abu Abdillah telah menulis untuk orang yang terkena sakit demam panas. Ini Abu Abdillah sama lah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tulis orang demam sakit ni bukan bagi air, tak, dia tulis. Dia kan ni takkan lah kan? Memang benda tu ada. Dia tulis bismillahirrahmanirrahim, bismillah wa billah wa Muhammad Rasulillah. Ini kau bukan ayat Quran. Ya naru, ini ayat Quran. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Allahumma rabba Jibril wa Mikail. Ini dia tulis, kemudian dibagi. Okay? Dibagi untuk diletakkan. Untuk diletakkan kepada orang tersebut.
Okey, boleh. Kemudian dan Maruzi rahimahullah berkata lagi, wa qala Abu Dawud ra'aitu ala ibn Abi Abdullah wa huwa saghirun tamimatan fi raqabatihi min adib. Dan telah berkata Abu Dawud, Imam Abu Dawud, pengarang Sunan Abu Dawud tu, pengarang kitab hadis, dia kata apa? Aku telah melihat atas anak Abi Abdullah, anak Imam Ahmad bin Hanbal yang masih kecil, akan azimat yang dibungkus kulit dengan pada leher ni. Kan? Azimat tu dibungkus, ditutup, kemudian diletak pada leher dia. Jadi benda tu tangkal. Jadi sama juga macam orang yang ada apa, lemah semangat dan sebagainya kan, orang dulu dia bagi tangkal kan, dia pakaikan macam rantai ataupun pakai macam gelang dan sebagainya. So benda yang daripada zaman Imam Ahmad, zaman Salaf lagi dah ada dah. Okay? Zaman Salaf. Jadi saya nak sebut benda ni supaya tuan-tuan sedar bahawasanya saya tak nafi memang ada benda yang khurafat, benda ada yang salah, memang ada sihir ke apa, benda yang salah memang ada, tak nafi. Tapi ada juga yang betul, ada juga yang betul. Tapi maksudnya benda ni masih dalam ruang lingkup harus, dia tak wajib, dia pun tak ada dalam ulama kata sunat, tak. Benda tu boleh, dibolehkan. Jadi benda yang dibolehkan, kita tak payahlah nak teruk-teruk sangat macam ini apa ni kan, ni syirik ni, tak khas. Kalau yang ni syirik, maka ubat pun syirik sama. Kalau awak salah faham, sama je, ini syirik, itu pun syirik. Tak, ni kita faham ini hanyalah ikhtiar yang nak bagi sembuh ialah Allah. Seperti mana kita makan ubat, ni kita faham doktor tak menyembuhkan, yang sembuh tetap Allah Ta'ala. Cuma ini dari sebab, ini hanyalah mengambil sebab sahaja. Khalas. Jadi kalau kita faham yang tu macam ni, maka kenapa tiba-tiba yang ni kita tiba-tiba tak boleh nak faham benda yang sama? Itu benda yang saya nak tekankan pada pagi ni, tuan-tuan. Boleh? Panjang lagi tu nanti kita sambung lah, tuan-tuan. Baca lagi nanti kalau terbang semua dah. Okay. Jadi kita mati sini dulu insya-Allah. Wallahu taala alam, yang baik itu datang Allah, kurang itu datang dari mandi sendiri. Ada soalan tuan-tuan? Puan, ada soalan? Tak ada. Bila nak habis? Okey, saya habis sekarang. Soalan dia kan? Betul. Jadi yang baik itu datang Allah, kurang itu datang dari mandi saya sekali lagi. Insya-Allah kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.